Saya nak pergi kepada soalan yang lebih panas. Dalam PH, ketika PH memerintah, saya melihat banyak kenyataan-kenyataan berbau perkauman yang dikeluarkan oleh ramai orang. Orang Melayu keluarkan, orang Cina keluarkan, orang India keluarkan. Tidak terkecuali pemimpin-pemimpin PH. Dan dalam banyak keadaan, kita melihat pemimpin bersatu telah ke hadapan ketika itu, belum lagi jadi krisis, mengkritik balas. Ketua Pemuda Bersatu, Ketua Armada Bersatu mengkritik Waita Murty. Dan kenyataan-kenyataan sebegini banyak. Kula Segaran kata mereka lah pendatang, kita bukan pendatang pada Julai 2018. Lim Guan Eng kata PAS dan UMNO declare war kepada non-Muslim, mensasarkan perang. Kemudian apabila dikritik katanya tak, bukan mensasarkan perang, sebenarnya targeting sahaja. Nga Komeng mengatakan kalau PAS dan UMNO dibiarkan memerintah, negara Malaysia akan menjadi Taliban state. Saya melihat pemimpin bersatu dan sebahagian PKR mengkritik balas kenyataan-kenyataan begini. Tetapi saya tak melihat ada kritikan daripada pimpinan amanah. Sebaliknya, apabila membahaskan isu Guan Eng dan Nga Komeng, Khalid Samad berkata bahawa adalah normal untuk melihat reaksi sebegitu daripada mereka. Komen Ustaz. Okey, saya mula dengan komen Khalid Samad dulu. Adalah normal untuk melihat reaksi begitu daripada mereka. Kerana Ustaz Salman bersebut tadi, reaksi itu adalah reaksi kepada PAS. Reaksi kepada PAS berkaitan dengan negara Taliban. Reaksi kepada PAS berkaitan pengisytiharan menjadikan PAS itu sebagai targeting dan sebagainya, itu adalah reaksi kepada PAS. Memang normal untuk reaksi kepada PAS yang seumpama itu. Kerana kita kena adil Ustaz. Kita kena tengok juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS, sama ada terhadap DAP, terhadap amanah ataupun terhadap PH secara keseluruhannya. Itu yang pertama. Kalau kita boleh berhenti sekejap sebab saya ada masalah, saya tak berapa dengar sikit. Kita stop sekejap. Kalau dah okey, kita sambung balik beberapa saat. Ya. Saya belum. Saya tak berapa clear. Okey, kalau Ustaz boleh ulang balik yang terakhir saya dengar Ustaz kata itu adalah reaksi kepada PAS. Okey, apa poin Ustaz tadi? Ya, saya kata tadi Ustaz Salman sebut tentang apa yang disebut tentang Taliban menjadikan PAS sebagai target utama dan sebagainya. Itu adalah reaksi kepada PAS. Secara adilnya kita kena tengok sebenarnya ada kenyataan-kenyataan PAS yang agak kasar dan keras terhadap masyarakat non-Muslim di Malaysia. Kita kena perhati hampir semua kesalahan pada waktu itu diletakkan kepada DAP. Dan disebut kata DAP sebagai pemusnah dan sebagainya. Ustaz Salman, kalau kita perhati betul-betul, dalam 100 PAS bertanding 144. Saya ingat, lebih kurang lagu tu. Di kebanyakan kawasan PAS bertanding dan undi PAS itu agak signifikan di kawasan-kawasan tersebut adalah di kawasan yang berlaku pertembungan di antara PAS dan juga UMNO Barisan Nasional. DAP tidak bertemu dengan UMNO, DAP tidak bertemu dengan secara partinya, DAP tidak bertemu dengan UMNO, DAP tidak bertemu dengan PAS. Tiba-tiba mereka dijadikan sebagai target utama. Yang bertembung adalah beberapa kerusi bertembung yang PAS pergi bertanding di kawasan yang sama ada kawasan campuran ataupun kawasan itu adalah kawasan tradisi DAP. DAP tidak bertanding. DAP bertanding di Bagan. PAS tidak bertanding di Bagan. Tidak berlaku pertembungan. Tetapi bila PAS mengeluarkan kenyataan yang agak keras terhadap DAP, itu sudah tentulah secara normalnya biasalah untuk mereka memberikan reaksi balas kepada kenyataan yang agak keras kepada mereka. Adapun kenyataan yang secara umum, yang secara umum sebagai contoh kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Menteri Sumber Manusia berkaitan dengan siapa pembangkang, siapa pendatang dan sebagainya, itu dijawab dan sekali lagi saya tidak bawa sebab saya mari dalam keadaan tidak bersedia, betul-betul hard talk, betul-betul saya nak tunggu apa yang Ustaz Salman nak lontarkan. Ada kenyataan yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa pimpinan amanah Dr. Muhaimin berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh
nama apa? Bekas Menteri Sumber Timbalan Manusia. Menteri Sumber Manusia. Timbalan Menteri apa Oh, noh? okey. Timbalan Menteri apa noh? Menteri Sumber Manusia. Ya. Baik. Okey, saya terima jawapan tu. Walaupun pilihan raya dah berlalu lama dah, 2018, tapi kenyataan Guan Eng dan Ngo Kam Meng ni keluar setahun lebih selepas tu pada 2019. Tapi okey, kita boleh terima itu sebagai reaksi balas kepada PAS. Fair enough, kita sama-sama boleh terima.